أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha pengerusi surau, ahli jawatan kuasa surau, Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan kita bertemu pada pagi yang penuh diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai masanya untuk mengakhiri bulan Ramadan. Hanya saki baki tinggal 3 hari je. Inilah peluang yang kita tunggu-tunggu, yang kita rebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkemungkinan inilah Ramadan kita yang terakhir. Belum tentu lagi kita boleh bertemu Ramadan yang akan datang. Yang akhir ini tuan-tuan, mari sama-sama kita menghayati Ramadan yang terakhir untuk kita sampai penghujung dengan kemenangan yang kita buat selama sebulan. Yang kita nak tunggu-tunggu, kemenangan kita adalah Aidilfitri, di mana Aidilfitri itu satu perayaan bagi semua umat Islam di atas muka bumi ini setelah dia mengharungi Ramadan sebulan. Kita sedia maklum keadaan negara kita makin lama makin mencurigakan. Dahulu tak ada apa dah, ya, baru ni dah keluar arahan kena PKP pula. Solat Aidilfitri terlihatkan 102 orang. Ya, saya minta sama-sama dengan jemaah bersabarlah sekiranya tak dapat bersama menunaikan Aidilfitri di surau. Ya, doa dengan Allah semoga musibah yang Allah berikan ke atas muka bumi ini dihindarkan oleh Allah dengan kita sebagai hamba Allah berdoa minta kepada Allah berikan keselamatan kehidupan kita dunia dan akhirat. InsyaAllah pagi ini saya nak buat pencerahan tentang iman kita sebagai benteng kekuatan dalam kehidupan kita. Iman adalah suatu benteng yang perlu kita bajai, perlu kita hiasi dengan 5 perkara. Yang pertama, benteng iman ini supaya kita kuat, boleh menahan, boleh bersabar dengan dugaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Benteng yang pertama untuk memberikan kekuatan iman kepada kita, pertama sekali kata Imam Asy-Syafi'i, yakin. Yakin yang macam mana yang kita nak perlu dalam kekuatan diri kita? Yang pertama, kita kena yakin dengan segala apa
musibah yang Allah berikan kepada kita ini. Kerana semuanya urusan kita ini telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita balik kepada rukun iman yang keenam. Percaya kepada qada dan qadar Allah. Ketentuan Allah itu, Allah telah menyusun kehidupan kita daripada sejak azali. Allah dah tuliskan kita begini, kehidupan kita, nasib kita telah dituliskan oleh Allah. Kita sebagai hamba Allah harus bertawakal, harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita nak hajati. Kita kena berusaha dahulu, kemudian bertawakal kepada Allah. Inilah yang perlu ada dalam kita, diri kita, keyakinan. Yakin segala apa yang kita buat ini, yakin apa yang kita buat ada balasan. Yang beri balasan atas perbuatan kita adalah Allah. Baik balasnya baik, jahat balasnya jahat. Kita kena yakin Allah ciptakan syurga dan neraka. Syurga bagi orang yang takwa kepada Allah, neraka orang yang kufur kepada Allah. Itu dua tempat yang Allah janjikan. Kena yakin setiap apa yang Allah berikan, yakin. Ya, dalam kehidupan kita seharian ni, apa yang kita dapat, banyak ke, sedikit ke, sederhana ke, kena yakin itu adalah pemberian Allah. Allah beri kita sihat hari ini, mungkin besok kita sakit pula. Ya, kita berbalik kepada iman kita ini. Yang pertama, kena yakin dengan apa segala yang menerima, apa segala yang kita buat itu adalah ganjarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin semuanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, untuk benteng iman kita nak kuat, kena ikhlas kerana Allah. Tanpa ikhlas, amalan tertolak. Apa yang tuan-tuan buat, amal tuan-tuan, sedekah kau, bantu orang kau dan sebagainya, kena datang keikhlasan daripada hati. Itu saya kata dulu, kita mesti letakkan diri kita sifat islah. Islah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu diberitahu memperbaiki diri. Letakkan dalam diri kita ini sifat islah. Yang pertama, islah dari kita mesti ikhlas kerana Allah. Kedua, siddiq, benar kerana Allah. Yang ketiga, tamakninah. Bukan dalam solat dia ada tamakninah. Dalam diri kita ni mesti ada tamakninah. Maksud dalam diri kita ni ketenteraman dalam diri. Apabila ketiga-tiga sifat ini, baru jadinya islah diri kita baik, sebaik-baik. Kena ikhlas, benteng iman ni ikhlas. Ya, ikhlas adalah meniatkan sesuatu yang dilakukan ataupun yang ditinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat yang baik, niat kita ikhlas nak buat baik. Kita nak meninggalkan perkara jahat pun ikhlas nak meninggalkan perkara jahat. Semua datangnya keikhlasan dalam diri kita. Ya, kalau tak ikhlas, maka amalan kita ditolak. Ya, ikhlas ini adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tetapi walaupun rahsia, Islam mengadakan garis panduan untuk kita mengukur hati, membentuk diri kita supaya benar-benar ikhlas. Macam mana nak katakan ikhlas? Kalau caranya orang puji ataupun keji, kita rasa sama saja. Orang puji kita, orang keji kita, sama. Terima.
orang kutuk ke atau kutuk, kita terima dengan keikhlasan hati kita. Ya, kita beri sumbangan ikhlas kerana Allah. Jangan nak tunjuk-tunjuk. Ini siap buat cek besar tu, masuk dalam video 50,000 dia sumbang. Allahu Akbar. Di sini ikhlasnya takkan timbul. Timbulnya sifat riya, takbur dengan apa yang dia sumbang. Sepatutnya apa yang kita beri sedekah ini, biarlah tangan kanan yang memberitahu, yang tangan kanan tak tahu, tangan kiri tak tahu. Itu sepatutnya dalam apa segala perbuatan kita datangkan niat ikhlas kerana Allah. Tuan-tuan datang pagi ini ikhlas kerana Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya, ikhlas semuanya. Bangun qiyamul lail pagi tadi ikhlas kerana Allah. Ya, semua ikhlas. Pada orang yang ikhlas, mereka tidak mengharapkan sesuatu melainkan keridaan Allah. Pandangan dan puji musuh langsung tidak diendahkan. Ini orang yang ikhlas. Dia dapat minta kepada keridaan Allah je. Kalau orang yang itu ada sifat ikhlas. Ya, pernah pada satu masa, tuan-tuan, muka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diludah oleh seorang musuh. Namun apabila Sayyidina Ali dapat musuh tu, boleh keluar bunuh, tetapi dalam diri Sayyidina Ali ada sifat yang merendahkan diri. Kerana kalau kita buat ninyaya kepada orang, kita ada rasa sifat mazumah dalam diri, maka kita dah tahu dah kita ni sebagai seorang sahabat ataupun seorang orang alim. Kita kena tunjukkan kepribadian kita. Walaupun orang itu meludah kita, menghina kita, kita dapat orang tu, jangan kita balas dengan cara yang kejam. Jadikan sifat kita ini seorang pemaaf, ikhlas kerana Allah. Baru orang yang mudah kita tadi rasa, Allah hebatnya orang ni. Kita dah ludah, dah keji, dah hina dia, dia tak marah pun. Lebih baik dia pujuk kita, tegur kita secara berhormat. Itu yang kita nak. Ya, jangan kita berdendam. Orang dah sakitkan hati kita, kita lebih lagi pula berdendam. Ya, ikut perangai para sahabat. Yang paling baik kita ikut contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sifat yang terbaik. Itulah benteng iman. Yang kedua iaitu ikhlas kerana Allah. Yang ketiga, benteng nak kuatkan iman, mengerjakan amalan sunat. Kita perlu banyak melakukan amalan-amalan sunat seperti solat sunat, membaca Al-Quran dan bersedekah bagi menguatkan iman. Contoh, kita bangun qiyamul lail, buat solat-solat sunat. Di bulan Ramadan ada solat sunat tarawih, sempurnakan. Ada lebih 3 hari ini, sempurnakan solat sunat tarawih kita. Dah habis Ramadan ini, masuk Syawal dah. Jangan kita lupa buat solat sunat Syawal 6 hari. Kata Imam Asy-Syafi'i, boleh buat sunat Syawal 6 hari itu secara selang-seling. Kata Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i kata boleh dibuat puasa 6 itu selang-seling. Ulama Imam Syafi'i yang hebat kata afdalnya buat puasa 6 itu berturut. Faham ya? Afdal. Nak afdalkan puasa sunat Syawal berturut-turut. Kalau selang-seli boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ustaz, boleh ke saya gabungkan solat ganti dengan solat sunat Syawal? Macam kau ibu kan, ada tertunggak puasa yang wajib. Ya, kalau kita nak ganti puasa,
nak gabung dengan puasa sunat, lebih baik kita dahulukan yang ganti, kerana itu wajib. Yang puasa sunat ni, puasa Syawal ni sunat. Kalau kita nak dapatkan, ya, nak dapatkan fadilat dia, barang siapa yang melaksanakan puasa sunat Syawal itu, dia punya pahala dia 1000 tahun dia punya pahala yang Allah ganjarkan kepada mereka yang melakukan melakukan puasa sunat Syawal 6 hari. Kalau kita gabungkan wajib dengan sunat, tak dapat apa dia nak. Ya, nak dapat puasa 6, buat puasa 6 je. Jangan digabungkan. Boleh tak gabung? Boleh, tak ada masalah. Tapi nak fadilat tadi kita tak dapat, kerana kita menggabungkan wajib dengan yang sunat. Kata ulama, afdal kita dahulukan yang wajib. Kalau kita kaum ayah tertinggal puasa, kena ganti yang tertinggal itu, kerana dia wajib. Yang puasa sunat ni, puasa Syawal ni sunat je. Ya, kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi, dia puasa Syawal hari kedua Aidilfitri dia buat dah. Kita penghujung nak habis Aidilfitri baru nak buat. Itu pun budak halal nak buat tu. Nak mari baki orang pun nak buat, masya-Allah. Ya, sepatutnya sekarang dah PKP ni, tak boleh nak rentas negeri, rentas daerah tak boleh. Jalan tikus dah tutup, ikut jalan kabau pula. Jalan kabau tak tutup lah. Ya, buat puasa 6. Itu sunat hukum dia, tapi ganjaran masya-Allah. Ya, besar fadilat dia bagi orang yang membuat puasa 6. Apa hadis dia daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan lalu ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah telah berpuasa setahun. Riwayat Muslim. Itu dia. Termasuk yang katakan tadi, benteng iman mengerjakan amalan-amalan sunat. Bersedekah itu lebih afdal. Dan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terakhir ini, Rasulullah rajin bersedekah. Sedekahlah apa yang ada, tuan-tuan. Ya. Benteng iman yang ketiga ini, mengerjakan amalan sunat. Selain mengemaskan amalan wajib, kita juga dianjurkan supaya memperbanyakkan amalan sunat. Kerana apa? Amalan sunat ini menyempurnakan amalan wajib. Kita top up. Yang wajib tu mesti buatlah. Yang sunat tu kita buat contoh. Sebelum ni kita buat solat sunat zuhur sebelum 2 rakaat. Selepas 2 rakaat. Lepas ni tambah pula. Sebelum 4 rakaat, selepas 4 rakaat. Isyak sebelum ni 2, tambah lagi 4 selepas ni. Tambah lagi. Untuk top kebaikan kita. Dan perkara yang sunat lagi adalah meninggikan pangkat dan derajat di syurga. Barang siapa mengerjakan amalan sunat, tinggi pangkat. Dalam melaksanakan amalan sunat, kita perlu ingat jangan sampai melalaikan perkara yang wajib. Terlampau terlebih qiyamul lail. Ya, kita tidur, dah langsung tidur, tak buat subuh. Itu masalahnya. Yang sunat buat, subuh tak buat, habislah. Terlampau hebat bangun qiyamul lail. Pukul 3 dah bangun dah. Tutup pukul 5 habis buat qiyamul lail. Tiba-tiba badan tu rasa penat, tertidur dekat tingkap semayang tu. Tutup dah pukul 9 pagi. Subuh tak buat. Itu masalah. Ya, kena kita pandai mengatur kehidupan kita. Ya, itu dia. Oleh kerana itu sering kita lihat banyak
sahabat-sahabat kita melakukan amal sunat tetapi masih terlibat dengan maksiat. Dia rajin buat solat qiyam, solat duha, tahajud, taubat, tapi maksiat buat juga. Nama ekor tak tinggal, masya-Allah. Hari Senin boleh ambil lah. Kalau ambil, beritahu saya. Ada orang ajar saya, Ustaz nak ambil nombor ekor tak? Macam mana dia punya tip? Dia kata, Ustaz ambil nombor yang genap. Contoh 4664 kan 20. Ambil lah Ustaz, mesti berjaya punya. Dia ajar. Saya pun tengoklah kereta lalu dalam, tak ada yang genap ada 31, tak boleh dah. Tak jadilah ambil lah. Itu dia. Orang nombor ekor ni, dia macam-macam strategi tuan-tuan. Nak masuk nombor ekor, dia pakai helmet. Sekarang PKP pakai lah topeng, tak pandang kan. Ada dia pakai topeng sampai muka tutup mata dapat. Tak pandang ada. Pakai helmet, ambil nombor ekor, Masya Allah. Tengok-tengok sahabat, Masya Allah. Macam mana nak buat? Pernah berlaku, kita nak tangkap. Dulu saya buka puasa, pertigah maksiat dan judi, operasi kita tahu dah. Orang Islam lebih tahu jadual nombor itu keluar bila. Orang bukan non Islam, dia tak apa pun. Satu hari saya pergi nombor ekor duduk tepi-tepi tengok, Masya Allah, semua bakal jenazah masuk. Yang heran tu, dia boleh ingat kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dengan nama Allah. Siap Bismillahirrahmanirrahim. Kerana minta izin Allah supaya berjaya. Allah dah haram pun Bismillahirrahmanirrahim. Itu haram jadah namanya. Allahu Akbar. Ya, inilah nak tangkap. Tengok-tengok sahabat satu kampung. Allahu Akbar. Apa pakcik ambil mereka? Saja-saja ya Ustaz. Saja-saja jawapannya. Pernah dapat tak? Pernah dapat 3,000 Ustaz. Apa buat? Saya kasih makan anak-anak. Masya Allah. Datang yang haram bagi pada anak-anak. Itu dia. Ya, kena jadikan diri kita ini selalu menjauhi perkara-perkara yang mungkar ini. Ya, itu dia. Benteng iman mengerjakan amal sunat. Seterusnya benteng iman istiqamah beramal. Istiqamah beramal maksudnya sebaik-baik amal itu adalah amalan yang kekal walaupun sedikit. Istiqamah tuan-tuan, walaupun sedikit. Buatlah. Ya, contoh kita buat duha 2 rakaat. 2 rakaat je. Istiqamah kita buat 2 rakaat. Tak ada masalah. Yang penting kita buat. Jangan tak buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunat duha, masya-Allah. Ya, sampai 18 rakaat dia buat. Kita 4 rakaat dah senda dah. Ya, itu dia. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bermaksud, wahai hamba-Ku, mengapa kamu merasa jemu beramal sedangkan Aku tidak pernah jemu beri pahala kepada kamu. Allah tak jemu nak beri pahala. Buatlah ibadah walaupun sedikit, yang penting istiqamah. Sekarang ni bulan Ramadan, syaitan dia berbelenggu, yang ada dalam kita nafsu je. Lawan nafsu ni supaya kita bangkit beramal di malam hari, minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tuan-tuan. Ya, mohon maaf tuan-tuan, mohon maaf dengan sesama kita, terutama sekali mohon maaf pada ibu ayah kita. Ni tak boleh datang negeri ni tak dapat jumpa ayah, tak dapat jumpa ibu pun tak. Telefon je lah, tanya khabar, minta maaf mak, ayah tak dapat balik kampung tu. Ya, sebelum PKP itu macam-macam rancangan. Ya, ada satu tempat tuan-tuan sebelum PKP lah, dia punya perancangan Masya Allah. Nak buat lemang lah, nak buat itulah, tutup PKP. Dia kata, Allah, buluh aku dah ambil dah ni, macam mana nak buat ni? Bakar lah buluh tu. Tak dapat nak buat apa dah.
Kan ada yang nak kahwin tak dapat dah, PKP, ni dah masalah. Ya, kita minta dengan Allah dijauhkan musibah ini. Ya, istiqamah dengan amalan walaupun sedikit. Seterusnya benteng iman, disiplin. Dalam beribadah kita perlu berakhlak, tertib dalam beribadah, sopan ketika beribadah terhadap Allah. Kita nak beribadah solat ni, kena disiplin lah. Apa disiplin solat? Sembahyang di awal waktu, itu disiplin itu. Pakai kemas-kemas nak sembahyang kepada Allah ni, ini Masya Allah tuan-tuan. Pakai kain ni, baju tak ada, janji tutup pusat, tutup aurat, Allahu Akbar. Baju tak ada, nak sembahyang, nak nyembah Allah ni. Ya, tapi cuba pergi shopping, pergi kulit kahwin, Masya Allah pakaian dia hebat. Baju batiknya, songkoknya, seluar tu wangi betul. Nak pergi kulit kahwin, ada Allah, pakai pagoda, singlet pakai, Masya Allah. Itu tak ada disiplin, tak ada adab. Kerana kita nak berhadapan dengan Allah. Ya, tapi mengapa kalau kita nak menghadap raja boleh ikut disiplin? Betul, ikut protokol, baju hitam samping, kopiah tak boleh, mengangkat songkok. Itu disiplin menghadap raja, kita boleh ikut. Tetapi kita nak berhadap dengan Allah, kita tak ikut pun. Adab nak berhadapan dengan Allah, kita tak pernah ikut pun. Di sinilah macam mana Allah nak memberi hidayah kepada kita, nak beri kemaafan kepada kita, kita tak beradab untuk berhadapan dengan Allah. Tak ada disiplin. Ya, sama lah kita sekolah dulu, kan ada guru disiplin ni tak? Tak ikut, kena rotan. Ya, kena berdisiplin berhadapan dengan Allah, kena sebaik-baiknya ikutlah yang sebaik-baik pakaian. Pakailah. Ya, nak Aidilfitri ni pakailah baju gaya tu, pelado. Berpakaian cantik, baju gaya tu. Marilah adikku, marilah pakai baju yang baru. Pakailah baju yang baru. Tak ada ustaz tahun ni cadang nak senandung, tak dapat dah, PKP tak ada senandung. Kalau bolang ni, seorang biru, seorang hijau, lawan lah. Seorang anaknya semua orang nak kacau. Yang faham, yang tak faham sudah. 3 kali. Tak ada meletup rumah. Bapak saya biru, mak hijau, anaknya orang nak kacau. Itu tak senandung lah tu. Dia pula senandung sama je batu. Biru, hijau, oren. Kan? Kalau biru laut je. Tak ada colour putih lagi sana. Ya, itulah kita kena berdisiplin untuk berpakaian. Ya, nak menghadap Allah ni kena jaga tuan-tuan. Yang penting bersih daripada dosa pahala, untuk kita minta ampun dengan Allah. Pakailah baju-baju yang cantik di hari perayaan nanti, Aidilfitri nanti. Ya, saya peringatkan kepada tuan-tuan, masa menjelangnya Aidilfitri yang pertama, kata ulama, jangan sekali-kali kita menziarahi kubur hari raya pertama. Sebab apa kata ulama? Hari raya pertama itu kemenangan dan kegembiraan bagi kita. Kalau tuan-tuan pergi kubur hari pertama, sedih tak? Jangan pergi kubur. Ini siap rela kubur dah. Masuk. Jaga batin. Kodoh hari raya pertama pergi kubur. Ya, kerana apa? Kita dah ikut tradisi, betul. Kata ulama, hari raya pertama jangan pergi ziarah kubur. Kata ulama, hari raya pertama ziarahlah orang yang kita kasihi, orang yang kita lihat kepribadian cantik. Siapa? Pergi rumah ulama, tuan guru, para ustaz, para ustazah, tu imam. Pergi rumah dia dulu. Sudah tu pergilah rumah rakan, jiran, kawan. Hari raya kedua baru pergi ziarah kubur. Itu yang terbaik. Ya, itu dia. Baik.
Akhir bagi benteng iman adalah jangan mungkir janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, kita dah dijanjikan dengan Allah apa yang Allah janji, ganjaran yang kita buat dibalas dengan pahala. Kita ambil doa kita yang kita baca sebelum solat, sebelum Al-Fatihah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku serahkan kepada Allah bertakbir Allah. Berjanji dengan Allah. Tapi kalau kita dah berjanji tapi kita mungkir janji, maka janji Allah itu tidak akan disempurnakan. Ya, saya nasihatkan pada ibu ayah, kalau ada anak jangan panggil anak Mamat. Mamat jangan panggil. Itu mana dah mati tu. Ya, dipanggil anak Muhammad tadi Mamat. Mamat maksudnya mati. Tukar nama anak tu. Jangan panggil Mamat, panggil Muhammad. Siapa panggil Mamat, mati anak. Wa mahyaya wa mamati. Itu dia. Ya. Bila kita dah berjanji dengan Allah, buatlah sebaik yang kita diperintahkan oleh Allah. Banyakkan kita berserah diri kepada Allah, supaya janji yang Allah berikan kepada kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh itu kita perlu menghabisi ibadah dan akhlak semasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan makhluk ciptaannya, sesiapa yang mengasihi makhluk bumi, maka dia akan dikasihi oleh penduduk langit. Itu dia. Kita kena ada sifat wahabdun minallah, wahabdun minan nas. Kena ada sifat itu. Gabungkan kedua sifat, baru kita berjaya hidup kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan dikasihi, insya-Allah, ya, doakan kepada Allah kalau dipanjangkan umur, kita akan berjaya menghabiskan Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah, kalau tak ada alam melintang, kita akan menyambut Aidilfitri hari Khamis. Ya tak? Saya tengok sudah sini lepas setengah lah, lepas setengah pagi. Kata ulama' nak pergi solat raya tu ikut jalan lain, balik jalan lain. Jangan pergi rumah lain. Jadi keluar rumah itu, balik pergi macam tu. Salah. Kuat berat Kranji itu. Hebat tu. Itu salah lah tu. Keluar tu betul rumah kita, balik pergi macam tu. Dah rumah tanya, dah apa ya bang? Ustaz kata ikut jalan lain, balik pergi jalan lain, balik jalan lain. Betul, tapi keedah tu pergi macam tu yang salah tu. Oh, ziarah. Ziarah kena bawa bini tu, jangan seorang. Itu bukan ziarah kamu tu. Itu parah dia. Ya, itulah. Ya, sampainya Aidilfitri sama-sama. Barang siapa yang menghidupkan malam Aidilfitri, contoh kita nak raya kami Rabu malam tu, barang siapa yang menghidupkan Aidilfitri, bertakbir dan bertahmid, Allah akan berikan, ya, Allah akan lindung dia sampai solat hari raya Aidilfitri. Hidupkan malam tu, bertakbir. Walaupun tak boleh takbir rumah ke rumah, kita takbir di surau atau di masjid atau di rumah, kita takbir sama-sama. Ajak keluarga. Kata untuk guru saya, sebut takbir itu sulih-sulih. Tahu sulih-sulih? Selatih-selatih sebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ni Malaysia banyak taranum. Hijaz, nahwan, baitinya, sikahan. Kono yang hijaz Allah, itu hijaz. Ambil taranum baiti.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baiti. Cuba kita pergi Pakistan, India, saya tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada, mati. Dia tak ada teranang, betul? Cuba pergi masjid India, tipu tu. Kita Malaysia, masjid kita beralun teranungan. Pergi di India, bertampik imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah waktu imam ni. Ya, siapa marah, Allahu Akbar. Ya, hidupkan malam Aidilfitri bertakbir dan bertahmid sampailah kita nak solat Aidilfitri. Ya, takbir. Ketika ibu nak ambil lansi, kau masuk lansi, kau salin lansi, takbir. Allahu Akbar, Allah. Gosok baju, Allahu Akbar, Allah. Gosok seluar kecil abang, Allahu Akbar. Abang seluar kecil, panih-panih beri kat abang kan. Azab abang kan. Ya. Tak sampai malam tadi kuangit sangat. Semayang 8.30. Baju baru dah gosok, baju seluar kecil tak gosok pula. Air hujan. Gosok dia gosok. Abang dah siap, suami tak kibih dia pakai dia. Datang seorang, suami dia. Sahabat tanya, apa kena? Haji, tak tahu panih bawah ni kan? Pasal seluar tu kan ni. Seluar kecil kan ni. Ya, patut kibih lah dulu. Ya, ini ada tuan ya. Di akhir pagi ini saya minta maaf kepada bahasa terlebih berbicara gurau senda itu adalah bukannya kita nak mengata ataupun kita nak mengatakan siapa pun, hanya buat hiburan pagi ini ya. Jangan tidur kan waktu subuh, ni waktu nak tidur lah, nampak lah tunduk dan zuhur nampak lah. Dia kata tunduk tu orang zuhur tu, bukan zuhur tu tidur tu. Ya, itu kalau ada ketawa sikit ya, saya minta maaf kasar bahasa terlebih berbicara ya. Di pagi yang mulia ini saya mohon maaf. Selamat Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Halalkan makan minum, apa yang terkasar terlebih perkataan bicara saya semua maaf. InsyaAllah di lain masa kalau diizinkan Allah kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam. Saya minta kerjasama jemaah yang ada pagi ini, ibu ayah, doakan kesejahteraan ibu saya yang masih dalam keadaan tenat. Ya, ibu saya tenat lagi, tak boleh nak ziarah. Ya, saya minta surat polis, dia kata mesti surat yang konkret daripada hospital. Ya, saya cuba minta surat hospital akan keluarkan bila wallahu a'lam. Ya, tapi ibu saya tak ada hospital, keluar dari rumah dah, di rumah. Hospital tak terima dah. Duduk rumah kat saya dalam keadaan yang tidak boleh bercakap lagi, hanya mengeluarkan najis, kencing dan pampers. Ya, semua kerjasama ibu ayah pada pagi ini di bulan Ramadan berdoakan kesejahteraan ibu saya. Semoga kalau Allah sayang dia, ambillah secara yang mudah. Ya, saya minta begitulah. Ya, doakan sama-sama, insya-Allah nasib kita belum kita ketahui bagaimana dia. Wallahu a'lam. Tutup dengan tasbih ihram dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.